Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam video yang terbaru. Okey, disebabkan negara kita dilanda oleh COVID-19, cikgu percaya masih ada pelajar yang belum lagi mendapat buku teks. Jadi, sekarang ni cikgu nak tunjukkan inilah buku teks pendekan seni tingkatan 5 yang kamu duk tunggu-tunggu sangat. Macam mana bentuk buku teks pendekan seni tingkatan 5 kan? Inilah buku kulit buku teks pendekan seni tingkatan 5. Lawan. Okey, jadi bila lawa macam ni, cikgu harap kamu bersemangatlah nak belajar pendidikan seni tingkatan 5 untuk tahun ni. Okey, untuk hari ni cikgu nak sentuh bukan nak mengajak lagi, tapi nak sentuh tentang isi kandungan dahulu supaya kamu dapat mengetahui topik-topik yang kamu akan belajar sepanjang tahun 2021. Okey, jom kita tengok isi kandungan topik yang kita akan belajar. Okey, ni antara perkara-perkara yang terdapat dalam buku teks lah. Kotlah kamu rindu kan. Okey, jom kita tengok isi kandungan. Ya, inilah yang kita cari. Okey, terdapat 5 bidang yang kamu akan belajar sepanjang tahun 2021 ni, dan juga terdapat 8 tajuk sahaja yang kamu perlu kuasai untuk tingkatan 5. Untuk tahun ni, bidang yang pertama adalah bidang sejarah dan apresiasi seni. Terdapat 1 sahaja tajuk yang kamu akan belajar dalam bidang ini, iaitu tajuk seni bina. Okey, dalam tajuk ni kamu akan belajar tentang seni bina rumah tradisional, rumah ibadat dan juga istana. Okey, untuk bidang yang kedua iaitu bidang seni halus. Okey, mesti kamu kata tahun lepas dah belajar dah seni halus. Betul, tahun ni kita kena kukuhkan lagi bidang seni halus ni, kefahaman kita. Okey, untuk tahun ni kita ada 3 tajuk yang berada di bawah bidang seni halus. Yang pertama, seni lukisan. Yang kedua, seni catan. Dan yang ketiga adalah seni arca. Okey, untuk ketiga-tiga tajuk ini, kita akan belajar tentang aspek aliran, gaya, siapa pelukis dan karya. Okey, untuk arca kita tak panggil pelukis, kita panggil pengarca, dan karya yang dihasilkan. Okey, seterusnya kita akan tengok bidang reka bentuk. Okey, bidang reka bentuk ini adalah di bawah dia ada 1 tajuk sahaja, iaitu reka bentuk industri. Okey, tahun lepas ataupun tingkatan 4 kamu dah belajar reka bentuk hiasan dalaman dan reka bentuk landscape kan. Okey, untuk tahun ni kamu hanya belajar 1 saja topik, iaitu reka bentuk industri. Okey, untuk reka bentuk industri ni kat sinilah dalam tajuk ni lah cikgu di sekolah dapat lihat kreativiti dalam penghasilan dan penciptaan sesuatu produk. Bila kita belajar benda ni, mungkin kamu pun kena menghasilkan satu produk. Kat sinilah cikgu-cikgu sekolah nak tengok kreatif tak kreatif pelajar di sekolah dia kan. Okey, untuk topik ni sama juga macam sebelum ni, kita akan belajar tentang prospek dan hala tuju pereka dalam reka bentuk industri. Maksud dia kat sini, bila kamu belajar tentang reka bentuk industri, kamu mesti nak tahu, cikgu, bidang ni apa pekerjaan yang kami boleh kerja nanti? Apa kerjaya yang berkaitan dengan bidang ni?
Itulah yang banyak pelajar tanya bila mereka belajar subjek ni. Cikgu, kami boleh jadi apa? Untuk reka bentuk industri ni kita akan belajar. Bidang ni kamu dapat jadi apa suatu hari nanti. Okey? Kamu jangan risau. Semuanya akan diterangkan ketika belajar topik-topik ni. Okey, seterusnya kita akan tengok juga konsep produk dan dalam reka bentuk industri dan kepelbagaian model produk. Maksud dia kepelbagaian tu banyak jenis model produk yang akan dihasilkan kan. Okey, seterusnya bidang seni kraft. Okey, untuk tahun ni kita hanya belajar satu saja bidang seni kraft, iaitu seni batik. Okey, seni batik. Kamu selalu pakai baju batik, cikgu pun selalu pakai baju batik. Kalau tak pernah pakai pun kamu mesti selalu tengok orang pakai baju batik. Okey. Benda yang kamu akan belajar dalam seni batik ni, perkara-perkara lah yang kamu akan belajar adalah tentang prinsip asas seni batik. Yang kedua, kamu akan belajar motif-motif seni batik. Motif-motif tu macam corak lah yang terdapat pada batik tu. Okey, yang ketiga, jenis alat dan bahan serta proses seni batik. Kamu juga, saya pada tahu kata corak apa yang boleh guna untuk penghasilan seni batik, kamu juga kena tahu alat dan bahan yang nak guna untuk penghasilan batik pun kamu kena tahu. Dan selain daripada tu, kamu perlu tahu proses seni batik ni, bermaksud langkah-langkah nak menghasilkan seni batik tu. Mestilah ada awal tu kena buat apa, di akhir tu kena buat apa, sampai dah jadi batik. Benda ni kamu kena kuasai sewaktu belajar topik ni. Okey, seterusnya kita akan tengok bidang komunikasi visual. Dalam bidang ni kita ada 2 tajuk yang kita akan belajar untuk tingkatan 5 lah tahun 2021 ni. Okey, tajuk yang pertama kita akan sentuh seni reka grafik dalam kurungan infografik. Okey, kita akan tahu definisi dan fungsi infografik, elemen dan prinsip infografik, jenis graf dan carta, penjanaan idea infografik. Okey, benda-benda ni yang kita akan belajar. Okey, untuk seterusnya, tajuk yang seterusnya adalah seni foto dalam kurungan manipulasi imej dan e-portfolio. Okey, kita kena tahu definisi manipulasi imej, kita kena tahu definisi portfolio dan e-portfolio sebelum kita nak belajar dengan lebih mendalam lagi lah dengan topik-topik ni. Okey, kemudian kita akan belajar lagi banyak perkara berkaitan dengan manipulasi dan imej dan e-portfolio. Semua ni kita akan belajar untuk semasa berada dalam tingkatan 5. Okey, cikgu harap kamu dah dapat sikit gambaran topik yang kamu akan belajar untuk tingkatan 5. Taklah terkejut nanti ni pergi sekolah ataupun kelas online. Tajuk ni. Jangan buat pasal nah. Kita kena bersedia nah untuk belajar pada tahun ni. Okey, itu sahaja. Kamu boleh tengok sendiri apabila kamu dapat buku teks tingkatan 5 nanti. Okey, bye. Terima kasih kerana sudi menonton video saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye.